Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Matematik Cik Noh. Atas permintaan pelajar-pelajar tingkatan 3, kita hari ini masuk ke bab 3, buku teks tingkatan 3 ya. Iaitu mengenai matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Dalam tajuk ini, kita akan mempelajari simpanan dan pelaburan, kemudian pengurusan kredit dan hutang. Jadi harap para pelajar, mari kita sama-sama membaca apakah yang dimaksudkan dengan simpanan dan pelaburan. Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Wang lebihan juga boleh disimpan di bank yang akan memberi pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Terdapat beberapa jenis cara simpanan yang lazim di bank. Yang pertama, akaun simpanan. Pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Faham kan? Pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Kadar faedah adalah lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa, dan wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin teller automatik ataupun ATM. Itu adalah akaun simpanan, savings account yang ada buku tu ya. Itu namanya akaun simpanan atau savings account. Akaun yang kedua, akaun simpanan tetap, fixed deposit. Menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Pemegang akaun akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif, iaitu tinggi ya, berbanding dengan akaun simpanan. Maknanya faedah yang didapat adalah jauh lebih tinggi daripada akaun simpanan tadi. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang, iaitu sebagaimana yang kita persetujui, sama ada 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Sebelum tempoh itu sampai, kita tak boleh keluarkan wang tu. Wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang ya. Okey. Sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan atau akan dibatalkan pada suatu masa. Sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Maknanya, kalau simpanan tetap ni, kita dah janji katalah 1 tahun, sebelum sampai masa 1 tahun tu, kita tak boleh keluarkan wang tu. Kalau kita keluarkan, kadang-kadang dia boleh denda, iaitu penalti, sebab kita dah melanggar kontrak perjanjian tu ya. Fixed deposit, akaun simpanan tetap, maknanya kita dah bersetuju untuk menyimpan wang tu pada kadar masa yang kita persetujui ya. Akaun ini dia akan beri kita sijil simpanan, maknanya sijil yang mengatakan berapa banyak kita simpan, berapa lama kita nak simpan wang kita di bank itu ya. Akaun yang ketiga, akaun semasa, current account. Simpanan dalam akaun semasa boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Akaun ini ada cek ya, buku cek, current account, simpanan akaun semasa. Kemudian
simpanan dalam akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Namun terdapat juga bank yang membayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Hal ini tertakluk kepada pihak bank. Biasanya dia tak bagi faedah. Dia akan adakan caj perkhidmatan. Dan buku cek tu kita akan bayar juga ya, untuk cek yang kita perolehi itu. Okey, kemudian pemohon akaun semasa perlu mengemukakan seorang perujuk, iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Maknanya bila kita nak buka current account ni atau akaun semasa ni, kita perlu mengadakan seorang yang ada akaun simpanan semasa di bank itu untuk menjadi kita punya introducer. Kalau tidak, kita tak boleh buka akaun tu ya. Kemudian selain cek, pengeluaran biasa boleh dibenarkan melalui kad debit dan saluran lain seperti perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft, iaitu pinjaman lah, iaitu pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan tetapi dengan caj faedah. Maknanya dia bagi kita macam pinjaman tapi ada kena faedah. Jadi dipanggil overdraft. Masalahnya kita boleh dapat overdraft itu atas perjanjian dengan bank ya. Kata 5,000 bila kita dah menggunakan overdraft yang diberi itu, kita akan dikenakan caj faedah ya. Kadang-kadang tinggi. Jadi jangan semudah-mudahnya kita menggunakan overdraft tu. Nanti kita tengok faedah dia tinggi. Itu adalah akaun semasa, current account. Dia menggunakan cek dan bagi akaun ini biasanya peniaga-peniaga yang menggunakan sebab dia nak bayar cek tu kepada pemiutangnya atau kepada pelanggan-pelanggannya ya. Orang biasa biasanya kurang menggunakan akaun ini sebab dia menggunakan cek dan dikenakan faedah ya. Okey, kita sambung pembelajaran kita tentang pelaburan. Pelaburan ialah langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Jenis-jenis pelaburan adalah seperti berikut, iaitu amanah saham, hartanah dan juga saham. Okey, yang pertama saham. Sesebuah syarikat akan menerbitkan saham bagi tujuan mengumpul modal. Individu yang membeli saham daripada sebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat tertentu. Pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Maknanya sebuah syarikat ni akan mempelawa individu-individu untuk membeli saham di syarikatnya untuk dijadikan modal ya, untuk membuat sesuatu perniagaan. Kemudian individu yang beli saham di syarikat itu merupakan juga salah seorang pemilik saham di syarikat tersebut dengan syarat-syarat yang ditentukan ya. Kemudian pemegang saham tu akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan juga keuntungan modal. Maknanya syarikat ni akan membuat sesuatu perniagaan dengan modal yang dilaburkan oleh individu-individu yang membeli saham di syarikat tersebut. Maknanya dia pengurus syarikat tu akan membuat perniagaan ataupun syarikat tu sendiri akan membuat perniagaan dengan dana yang dilaburkan oleh
pelabur tadi ya. Yang kedua, amanah saham. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur. Yang ni lain sikit. Dia amanah saham ni diuruskan oleh pengurus yang profesional yang bertauliah ya dalam bidang itu. Mereka ni pelabur-pelabur membeli saham, kemudian dikumpulkan wang tu, kemudian diuruskan untuk membeli saham daripada syarikat-syarikat yang telah sedia ada yang berpotensi memberi pulangan keuntungan yang besar kepada pelabur. Lain yang tadi dia uruskan wang tu untuk membuat perniagaan sendiri. Yang ini tak, dia uruskan wang pelabur-pelabur tu membeli saham di syarikat-syarikat yang telah sedia ada yang berpotensi memberi keuntungan kepada para pelabur. Kemudian ini hartanah. Pelaburan atas aset tidak alih seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya merupakan pelaburan dalam hartanah. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum melabur. Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan dalam pelaburan hartanah adalah seperti keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan iaitu sewa, lokasi serta prospek hartanah pada masa akan datang. Individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Yang ini maknanya pelabur akan membeli misalnya rumah kediaman, kemudian disewakan, beli kedai disewakan, ataupun beli tanah juga disewakan untuk yang menyewa itu membuat perniagaan. Kemudian dia akan memperoleh keuntungan daripada wang sewaan yang diterimanya. Ya. Untuk membeli aset-aset ini, pelabur tu mesti mempertimbangkan di mana lokasi yang hartanah tu dibeli. Macam rumah kediaman ke, adakah tempat tu akan senang untuk mencari penyewa, ataupun kedai, adakah tempat tu komunitinya ramai untuk orang menyewa kedai yang dibelinya, ataupun tanah, sama ada tanahnya berpotensi disewa oleh sesiapa yang untuk membuat perniagaan di atas tanahnya. Kemudian juga dia kena mempertimbangkan juga sama ada tempat tu ada prospek untuk masa akan datang, ya, dijangkakan ramai penduduk ke di situ, ataupun diwujudkan bandar-bandar baru untuk misalnya kedai-kedai, ya, untuk mendapat keuntungan daripada aset-aset yang dibeli. Cikgu harap para pelajar mendapat kefahaman tentang topik ini. Kalau masih lagi belum jelas, sila tinggalkan komen-komen pelajar di bahagian komen, ya, tentang mana yang kita patut
discuss lagi, ya, supaya boleh lebih faham. Cukup untuk kali ini. Nanti kita sambung di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.